Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akan ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Terima kasih juga yang mana bagi kata-kata semangat untuk Akak. Alhamdulillah, syukur. Hari ini Akak akan sampaikan dua kisah seram di mana satunya kisah seram yang dikongsi oleh salah seorang subscriber. Satu lagi macam biasalah Akak petik daripada blog. So, sebelum Akak meneruskan penceritaan, Akak doakan agar kita semua diberi kesihatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Jom korang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Akak mulakan dengan kisah yang dikongsikan oleh subscriber tau. Okey, nama subscriber tu Taufik. Taufik ni dia nak berkongsi cerita yang tragis. Di mana cerita ni dialami oleh mak saudara dia. Kisah ni kisah benar tau korang. Mak saudara Taufik ni dia telah disihir oleh madunya sendiri sehingga menemui ajal. Kisah ni berlaku dalam tahun 2000 di Kelantan. Kehidupan mak saudara Taufik dengan suami dia ni agak bahagia dan tenang walaupun lewat dikurniakan cahaya mata. Suami mak saudara Taufik ni pula bekerja sebagai penjawat awam di sebuah jabatan kerajaan, dan mak saudara Taufik ni juga merupakan penjawat awam dalam pasukan beruniform. Okey, kisah menyayat hati tu bermula apabila seorang salesgirl yang bertitle janda dia minta tolong kepada salah seorang kawan suami mak saudara Taufik ni yang turut bekerja di jabatan yang sama dengan suami mak saudara Taufik ni. Okey, salesgirl tu dia minta tolong supaya adjust lah dia dengan seorang suami yang kerja kerajaan. Nak juga merasa suami kerja kerajaan. So, kawan salesgirl ni dia recommendkan pegawai di jabatan dia tu. Itulah dia, suami mak saudara Taufik ni. Part ni memang akak tak boleh nak terima. Tak boleh nak tahan. Memang tak boleh. Dah kenapa nak keneng-kenengkan dengan laki orang pula tu? Dah tak ada laki bujang ke yang kerja kerajaan? Tukang keneng tu pula memang tak faham ke pertolongan tu merosakkan rumah tangga orang? Tapi kan, kata suami mak saudara Taufik ni, dia susah nak jalan dengan pujukan perempuan tu sebab dia ni jenis lelaki yang setia pada isteri. Alhamdulillah korang, semoga lelaki macam ni ramai dekat dunia ni. So, dia ni memang jenis sayang isteri. Mereka lepas tu dikurniakan 3 orang anak selepas dah berbelas tahun kahwin. Tapi kan, atas desakan dan juga pujukan daripada salesgirl ni, dia tak puas hati juga. Staf bawahan bapa saudara Taufik ni, dia mula jalankan operasi dia dengan memberi minuman yang dicampurkan dengan ramuan sihir. Dia bagikan minuman tu, sebenarnya dia ambil daripada salesgirl tu. Lepas tu dia bagi minum lah kepada pak saudara si Taufik ni supaya terbuka lah hati dia tu untuk mengenali nak terima salesgirl tu. Lepas tu dalam beberapa minggu, suami mak saudara Taufik ni dia mula menunjukkan sikap yang berlainan tau. Dah mula balik lewat dari kerja. Tapi masa tu tak adalah mak saudara Taufik ni sedar akan keadaan tersebut. Selepas tu mereka bercadang nak kahwin lah pula. Bukan bercadang, merancang nak kahwin. Mereka pun pergilah dapatkan juru nikah sedikit yang berada dekat Tanah Merah tau. Selepas dah settle semua, dah kahwin, suami mak saudara Taufik ni dia dengan spontan dia bagi tahu dekat mak saudara Taufik ni bahawasanya dia dah kahwin dengan seorang janda anak 2. Tak kebengang korang. Walaupun dia cuba nak bagi tahu tu dengan cara yang paling baik lah, yang paling aman, tapi mak saudara Taufik ni tak dapat nak terima kenyataan.
bahawasanya dia dah dimadukan. Bukan nak dimadukan, tapi sudah dimadukan. Mak Saudara Taufik ni dia minta suaminya tu bawa dia pergi jumpa dengan madunya tu untuk berbincang. Malang sekali masa tu suami dia tak nak. Suami dia bimbang. Kalau mereka tu bergaduh kan macam pula jadinya kan. Macam-macam lah dalam fikiran dia. Bercampur jugalah dengan takut kot. Mak Saudara Taufik tak ada jalan lain selain dia cuba usahakan nak pisahkan antara suami dia tu dengan madu yang tak diterimanya tu. Dia buat keputusan nak jumpa dengan bomoh. Nak ikhtiar dengan bomoh. Usaha demi usaha dia buat. Tapi semuanya gagal. Semuanya tak berjaya. Rupanya madu Mak Saudara Taufik ni dah guna ramuan sihir yang diambil tau. Dia dapatkan daripada seorang Sami Siam untuk pikat Pak Saudara Taufik tu. Bukan setakat tu je korang. Madu je ni juga. Madunya ni juga diguna pelesit untuk takut-takutkan Mak Saudara Taufik dengan anak-anak dia. Dia ganggu pula dari segi mental, dari segi fizikal. Macam-macam cara dia buat. Madunya tu dia gunakan pula minyak mati dibunuh. Dia nak kuatkan lagi sihir dia tu, rasa sayang suaminya tu pada diri dia. Masya Allah, hebatnya kamu kan. Tapi kuasa Allah adalah lebih hebat dari itu. If you give, you get back. Lambat atau cepat, sama ada di dunia maupun di akhirat, pasti ada pembalasan. Madunya tu juga tambah lagi, gunakan pula sihir nak tutup nafsu bapa Saudara Taufik ni. Bila nak balik bersama dengan mak saudara dia, madu tu mulalah letakkan sihir dia, bagi makan benda tak elok. Macam tu lah. Dia nak buat juga sampai suami dia tu tak dapat nak bersama dengan mak saudara si Taufik ni. Sebaliknya, bila balik ke rumah dia okey je, tak ada masalah apa tau. Habis balik rumah mak saudara si Taufik ni, masa tu jugalah akak nak sebut pun akak tak reti lah. Tapi akak bagi gambaran senjatanya Pak Saudara Taufik tu layu, tak ada fungsi. Macam tu lah. Tak cukup dengan tu, si suami tu pula dah bertambah benci tau dengan Mak Saudara Taufik ni, dengan alasan muka kau hodoh macam nenek tua. Pula dah nampak muka isteri tu hodoh pula. Mak Saudara Taufik ni banyak kali dia telefon madu dia nak bincang. Dia nak bergaduh pun akak tak tahulah kan. Tapi macam tu lah dia telefon. Tapi setiap kali je telefon tu dijawab, hanya maki hamun, hanya kata-kata yang menyakitkan telinga je dilemparkan kepada Mak Saudara Taufik tu. Madu dia bagi tahulah masa tu kan, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa berdosa, dia bagi tahu yang dia akan sihirkan Mak Saudara Taufik tu sampai mati. Sebab dia nak dia seorang je yang tunggal pada bapa Saudara Taufik. Dia tak nak laki dia tu, diri dia lah bermadu. Dah tahu kau tak nak bermadu, yang kau pergi rampas orang tu dah kenapa. Kat situ nampak pula kau punya perasaan kan. Selang beberapa tahun, kesihatan Mak Saudara Taufik ni mula merosot dengan teruk. Walaupun Mak Saudara Taufik ni pergi berubat ke Serata Kelantan, ke Serata Terengganu, tapi kesihatan dia tu tetap tak berubah. Dah beribu-ribu duit dihabiskan nak buat rawatan. Sama ada rawatan tu bersama dengan bomoh, bersama dengan rawatan Islam, hospital, klinik, semua. Tapi madu dia ni tetap juga usaha juga, tambah sihir hantar itu, buat ini, usaha macam tu. Sebab dah tekad dah tau. Madunya tu nak pastikan Mak Saudara Taufik ni mati secepat mungkin. Dia dah tak nak dah duduk dalam keadaan status bermadu tu selama mungkin. Dia tak kira nak buat. Itulah dia. Bila dah berani ambil benda syirik khurafat ni, dia akan lebih berani jauh dan lebih jauh. Itulah dia. Kerana dia nak, dia seorang je boleh miliki bapa saudara arwah Taufik ni, bapa saudara Taufik ni. Makanya dia tolak tepi tau. Dia punya akidah semua bagai tau. Kesakitan demi kesakitan yang Mak Saudara Taufik lalui, akhirnya Mak Saudara Taufik telah kembali ke rahmatullah. Sebelum
kematiannya mak saudara Taufik tu, dia sempat tau drive dari pejabat dia nak menuju ke kampung nak berjumpa dengan kakak dia. Masa tu kakak dia tu lah yang selalu temankan dia ke mana je nak berubat, ke mana je nak pergi, hati dia, jiwa dia. Kakak dia tu lah yang banyak sangat berhadapan dengan situasi dia tu, membantu dia. Tapi sedih korang, sebab dia boleh drive hanya separuh jalan je. Dia tak mampu dah nak pandu kereta tu sampai ke destinasi. Sebab masa tu dia pandu kereta memang sendirian. So masa tu mak saudara Taufik tu pengsan semasa memandu. Lepas tu dia dibawa ke hospital yang berdekatan. Lepas tu mak saudara Taufik dimasukkan ke ICU. Selang beberapa hari je lepas tu arwah pun meninggal dunia di ICU tersebut. Doktor masa tu dia mengesahkan arwah ni mengalami keracunan dalam darah. Selang beberapa tahun selepas tu pula, Pak saudara Taufik pula meninggal dunia akibat banyak termakan barangan atau makanan, benda-benda kotor lah daripada sihir kan. Sihir penunduk, sihir diamalkan oleh isterinya tu. Akhirnya selepas tu pula, ambil masa yang agak lama juga, madunya tu pula dia jatuh sakit. Tapi sebelum tu kan dia sempat lah jualkan segala harta sepencarian arwah mak saudara Taufik ni dengan arwah bapa saudara dia tu. Dia jual lah semua kan. Tak tahulah dia nak buat apa dengan duit-duit tu semua kan. Tapi dia rasa puas hati sebab dia dapat segalanya. So tak lama lepas tu lah dia pun meninggal dunia akibat sakit yang sangat teruk. Masa dia nak meninggal dunia tu, dia banyak tau mengalami kejadian-kejadian yang pelik sebelum ajal itu datang menjemput. Boleh dikatakan sangat-sangat tersiksa lah keadaan dia pada penghujung nyawa dia pada masa tu. Semoga kita ni terlindung lah daripada perbuatan yang seumpama dengan ni. Sesungguhnya perbuatan syirik dan khurafat adalah berdosa besar. Ketahuilah bahawa pembalasan setiap perbuatan itu amat dahsyat. Jadi kita jauhkan daripada perbuatan tersebut. Itulah kisah yang pertama. Akak teruskan dengan kisah seram yang kedua, di mana kisah seram yang kedua ni bertajuk Dengki Rezeki. Kisah ni sebuah kisah yang diceritakan oleh ibu kepada si penulis ni. Akak namakan penulis ni sebagai Mail. Kisah ni berlaku kira-kira 19 tahun yang lalu. Masa tu, Mail berusia lebih kurang 2 tahun je. Mak dan abah Mail masa tu dia duduk dekat kampung, di mana rumah-rumah dekat situ berada bersebelahan dalam jarak yang agak dekat jugalah. Dan hanya dipisahkan oleh kawasan semak samun je. Mak dengan abah Mail ni merupakan pasangan suami isteri yang suka hidup dalam suasana tak bercampur dengan orang ramai. Erti kata lain, mereka ni suka kehidupan yang privacy. Mereka hanya sekadar kenal-kenal macam tu je. Tak adalah sampai nak rapat sangat kan. So dia memang kenal-kenal macam tu je lah dengan orang-orang kampung. Mak Mail ni dia tak suka nak berjalan ke rumah orang, nak pergi bergosip dekat rumah orang. Memang dia lebih suka duduk je kat rumah, kemaskan halaman rumah, lepas tu uruskan anak-anak, jaga diri sendiri, jaga rumah tangga sendiri. Memang itulah yang rutin dilakukan. Okey, kehidupan keluarga mereka pada masa tu masih di peringkat yang sedang membangun. Orang kata baru nak bertaktih, tak juga. Tapi dah bertaktih, taktih jatuh, macam tu lah kan. Abah Mail tu pula dia baru je dapat kerja tetap dalam sektor kerajaan. Mak Mail ni dia ambil keputusan nak meniaga kecil-kecil je dekat depan rumah. Sambil tu dia bolehlah jaga-jagakan Mail adik-beradik tu. Masa tu Mail kan masih kecil, adik-beradik dia pun kecil. Mail masa tu berusia 3 tahun lah. Lepas tu adik dia ni berusia 1 tahun lebih. Macam tu lah kan. Alhamdulillah tau korang, perniagaan nasi lemak mak dia ni pada sebelah pagi tu memang sangat laku tau. Maklumlah nasi lemak sedap kan. Mak dia ni pula tak kedekut dalam berniaga. Selalu je dia beri lauk lebih dia tu pada orang. Petang pula mak dia berniaga burger RM1. Perniagaan mak dia ni laku sangat. Alhamdulillah, budak-budak kampung suka sangat beli makanan dengan mak Mail ni.
Ingat lagi mak masa tu. Bangun je dari tidur dengan rambut dia kusuk masai, masam lagi. Masa tu pakai pampers lagi korang. Mak dia akan tengok mak dia, tengok muka kesian kan. Lepas tu dia minta nasi sebungkus dengan mak dia. Padahal mak dia ni dah letak pun siap-siap kat dapur. Tapi itulah suka mak bila tengok mak dengan abah dia tu masa ketika layani dia macam tu, manja-manja gitu kan. Jadi memori yang sangat indah untuk dia tau. Tapi kebahagiaan mereka ni tak kekal lama. Ada orang yang berdengki tau dengan mereka. Mak dengan abah dia ni cuma bersabar je. Dari hari ke hari bersabar. Jiran dekat sebelah kanan mereka ni yang paling tak suka sangat dengan perniagaan maknya ni. Jiran dekat sebelah kanan rumah ni merupakan suami isteri. Isteri ni nama Mak Wan, suami dia nama Pak Ali. Nama samaran, dua-dua sama nama samaran. Mereka mulanya okey je. Layan mereka okey, bagi respon okey kan dengan family mak ni. Tapi mungkinlah sebab dengki lah yang menyebabkan mereka ni berubah. Sebab apa tau? Sebab masa mereka ni, maksudnya mak ayah mak ni tak berniaga, okey je, tak ada masalah kan. Hanya selepas berniaga barulah jadi macam tu. Nampak tak dia punya tahap dengki tu macam mana? So, dekat kampung mereka ni ada seorang bomoh yang dikenali sebagai Pak Kop, nama samaran juga. Anak Pak Kop ni berkawan baik dengan mak ni. Satu hari anak Pak Kop ni dia datang dekat rumah, datang bersembang dengan mak Lepas tu dia pesanlah kepada mak ni, hati-hatilah mak oi, ada orang tak puas hati dengan perniagaan kau. Dia datang jumpa ayah aku, suruh sihir kau. Kalau kau jumpa telur dekat kawasan rumah kau jangan sentuh. Takut pula aku kau terkena sihir. Kau dengar cakap aku, dengar ni. Lepas tu mak angguk lah kan. Angguk macam faham. Tapi sebenarnya dia tak ambil kisah pun. Tak ambil kisah sangat lah dengan apa yang dinasihatkan tu. Dia lebih percayakan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dijadikan cerita, Abang Ma'in ni seorang budak yang nakal tau. Lepas tu dia suka mengeksploitasi. Macam mana? Mengeksploitasi kawasan. Dia terjumpa sebiji telur ayam dekat belakang rumah masa tengah-tengah duk exploit tu kan. Lepas tu dia tunjuklah dekat mak dia. Mak dia pun suruhlah buangkan telur tu. Lepas tu masuk dalam rumah. Tak payah dipegang telur tu. Tak lama lepas tu kan, mereka satu keluarga tu terkena demam campak. Lepas sorang-sorang kena. Naik biji-biji nanah banyak. Dekat muka, dekat badan apa semua kan. So, mereka ni pergi berubat. Alhamdulillah, selepas berubat dengan ustaz, mereka semua sekeluarga tu pun sembuh. Tak habis kat situ je kisah mereka ni. Perniagaan mereka pun mula merosot tau. Selepas tu, jiran mereka ni, Mak Wan tu, dia sebenarnya guru mengaji. Dia selalu bagi amaran dekat budak-budak kampung yang membeli makanan dekat mak ni. Dia tak nak mengajar mengaji kalau budak-budak butak. Kalau budak-budak tu beli makanan daripada mak dia tu. Macam tu sekali korang. Ada ke macam tu? Dia juga cakap makanan mak ni jual kotor. Ada najis budak dalam makanan. Padahal mak dengan abah Ma'in ni seorang yang sangat pembersih. Tak logik lah dia sengaja nak masukkan najis dalam nasi lemak. Entah apa-apa lah orang tu ni punya alasan kan. Lepas tu orang kampung juga cakap lah, maknya Ma'in ni dah tak buka gerai. Padahal setiap hari mak dia buka je gerai. Elok je tunggu dekat gerai tu. Orang kampung tak nampak pun gerai mak dia ni. Mak dengan abah ni pun buatlah keputusan nak pergi berubat dengan ustaz. Dah apalah yang dah tutup sangat pandangan pada gerai dia. Dah jadi lain macam kan. Rupanya dekat depan rumah mereka ni ada orang yang tak bertanggungjawab dah tanang pula korang. Banyak betul sasul aku malam ni. Rupanya depan rumah mereka ni ada orang dah tanam sepihan nisan yang dibuat daripada kayu tau. Maknanya macam kayu batu nisan, jenis-jenis lama, bukan jenis batu tau. Disebabkan itulah mak abah dia ni selalu bergaduh. Lepas tu perniagaan dia pula merosot. Kerja nak kelahi aja, berniaga pun tak ke mana-mana. Gitulah. Ustaz pun, dia pun bantulah mak pulihkan semangat
Lepas tu dia bantulah pagarkan kawasan rumah. Ustaz buat apa yang berkaitan dengan masalah tu kan. Bukan main-main buat tau. So Mak Main ni dia buat keputusan dia nak stop niaga. Tak nak lah dia ambil risiko kan. Dia tak nak disebabkan hasad dengki tu, makanya anak-anak dia sakit, entah apa lagi yang akan berlaku. Lepas tu perniagaan dia tak untung mana pun. Dia banyak sedekah, tapi itulah bila keadaan dah memaksa dia, so dia buat keputusan better dia stop lah. Tak lama lepas tu mereka dapat perkabaran daripada Pak Ali, bukan daripada Pak Ali dah meninggal masa tu. Dia dapat perkabaran Pak Ali ni, suami Mak Wan, dah meninggal. Dia meninggal dunia sebab muntah darah. Tak ada pun orang kata sakit yang boleh dikonfirmkan. Sebab apa, yang tahunya masa tu dia muntah, keluar darah, lepas tu dia meninggal. Macam tu lah. Maknya tu, maksudnya Mak Main ni tak pun pergi menziarahi kematian tu. Sebab Mak Main ni dia kena jaga Main, adik-adik Main. Masa tu kebetulan kan anak-anak dia tak sihat secara tiba-tiba. Lagipun dia ada anak kecil, so dia memang tak boleh nak pergi melawat. Sebulan lepas tu pula suasana jadi semakin okey, semakin baik. Lepas tu mereka kembali tenang, kembali bahagia. Satu hari masa abangnya Main ni nak bermain dekat kolam ikan, ikan kapi macam mana korang Google lah. Dia tegur lah Mak Wan ni. Masa tu Mak Wan tanya pada abang Main ni tau, Aman, kau rasa kalau aku minta maaf pada mak kau, dia nak maafkan aku tak? Lepas tu abang Main ni hairan, dah kenapalah orang tua ni tanya macam tu kan. Jadi pelik lah kan, nak minta maaf pula semua. Dia tak adalah fikir yang bukan-bukan. So bila dia balik dekat rumah, dia tanyalah dekat mak dia. Dia tanya mak dia apa yang ditanya oleh Mak Wan tadi. Rasa mak dia tak cakap apa pun, tak ada bagi respon apa. Mak dia diam je, tak kata apa pun. Tak lama dari tu mak dia ni dengar khabar Mak Wan dah meninggal. Masa tu Mak Wan meninggal sebab simptom yang sama macam arwah suami dia, Pak Ali. Orang kampung dia sebarlah cerita bahawasanya Mak Main yang sihirkan kepada suami isteri tu disebabkan mak ni tak pergi menziarahi mereka tau. Maksudnya sekarang dah terbalik, bukan mereka yang sihir kepada Mak Main, tapi Mak Main pula dengan Ayah Main pula yang sihirkan mereka. Macam tu lah orang kampung kan. Tak selidik. Mak ni bukannya apa, dia kurang gemar nak ziarah orang meninggal ni, jenazah ni. Sebab masa tu anak-anak dia masih kecil lagi, takut jadi apa-apa kepada mereka. Orang katakan adalah kejadian badi mayat lah apa semua kan. Dia sekadar berjaga-jaga je. So tak ada pun niat dia nak buat perkara yang tak elok macam tu. Keluarga mereka ni dah tak tahan tau nak stay dekat kampung tu. Dia dah tak tahan dengan fitnah daripada orang kampung. Jadi keluarga mereka ni telah berpindah dari kampung tersebut selepas kampung tu dilanda banjir beberapa kali. Jadi tak naklah dah duduk kat situ, dah lah orang salah sangka, lepas tu banjir pula berlaku kan. So dia pun dah selamat, pindah apa semua, dah bahagia di tempat yang baru. Alhamdulillah. Macam tu lah kita seadanya. Jangan cepat nak menghukum orang. Bila kita tengok orang tu macam tu, kita janganlah cepat, dia ni macam ni, dia ni macam ni, orang ni buat macam ni. Tapi pergilah selidik dulu. Manalah tahu, takut orang tu sendiri dianiaya. So inilah kisah akak yang kedua untuk korang. Okey korang, nampaknya tudung akak pun dah herot-berot. So setakat ni sahaja 2 kisah seram yang akak kongsikan kepada korang. Apa yang baik sama-sama kita ambil, jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil, jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, apa yang tak elok kita jangan ikut. Terima kasih korang sebab stay dengar, stay menonton sampai habis. Bye, Assalamualaikum. Terima kasih. Bye, Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa tahu like, share, subscribe. Bye.